Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah fi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sekali lagi untuk bersama-sama berada di dalam surau ini untuk kita melakukan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan salat maghrib berjemaah. Kita susuli dengan zikir, wirid, doa dan solat maghrib ba'diyah. Kita luangkan masa sedikit sementara menunggu waktu isyak untuk kita mendengar kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa maklumat yang kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, tuan-tuan, puan-puan fi Allah Subhanahu wa taala dikira amal soleh. Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dalam hati. Mudah-mudahan inilah antara bekalan yang kita akan bawa kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan fi Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung zakarah kita melalui kitab Tahdhibun Nufus fi Tarbiyyatin Nufus, iaitu satu ringkasan ataupun pilihan hadis-hadis pilihan daripada hadis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, dan kita masih lagi berada dalam tajuk kelebihan menuntut ilmu dan belajar kepada kebaikan. Dalam pertemuan yang lepas, tuan-tuan, iaitu pada bulan Jun yang lepas, kita telah membaca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kelebihan menuntut ilmu. Malah barangkali kita biasa dengan tafsiran daripada wahyu pertama yang Allah tanzilkan kepada Muhammad, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang juga memberikan satu petanda bahwasanya pensyariatan ataupun risalah yang Nabi bawa juga tidak ketinggalan daripada berkaitan dengan ilmu. Pertemuan lepas juga, tuan-tuan, kita memetik sepotong hadis Nabi SAW, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, nescaya Allah berikan kefahaman kepadanya dalam urusan agama. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita termasuk dalam hadis yang Nabi sebut itu, sebab kita fikir tidak ada orang yang tak nak kepada kebaikan dan sentiasa memohon kepada Allah supaya Allah berikan tunjukkan kepada kebaikan. Jadi apabila kita berada dalam kelompok orang yang baik, orang yang buat kebaikan, orang yang mengajak kebaikan, insya-Allah Allah beri faham kepada kita, tuan-tuan, dalam urusan agama. Dan bagaimana caranya? Alhamdulillah kita berada dalam surah ini, tuan-tuan, untuk mengikuti siri-siri pengajian. Dan malam ini kita baca hadis. Barangkali pada pertemuan-pertemuan sebelum ini, tuan-tuan dikongsikan dengan ilmu fiqh, misal kata ilmu tauhid, misal kata, itu adalah lorong-lorong ataupun jalan-jalan yang Allah sediakan kepada kita, tuan-tuan, untuk kita masuk dalam kumpulan orang yang Allah berikan kehendaki untuk kita buat kebaikan.
Ada orang tuan-tuan dia tak mampu bersama-sama dengan kita pada malam ini disebabkan ada urusan-urusan tertentu. Kita doakan supaya mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, ada satu surau tuan-tuan, saya diminta mengajar ataupun beri tazkirah macam tuan-tuan selepas solat Isyak. Tazkirah ataupun kuliah lepas Isyak. Saya tanya ni AJK, kenapa lepas Isyak? Lepas Maghrib tak ada orang, Ustaz, dia kata. Kalau ada pun Imam, Bilal, adalah warga-warga emas itu saja. Habis yang lain bekerja, dia kata. Taman ni taman orang muda-muda. Saya kata, ada orang ke lepas Isyak ni? InsyaAllah Ustaz, sebab kita dah pakat-pakat, dia kata. Jadi Alhamdulillah, lepas Isyak tu adalah 10 orang, 20 orang. Masanya tak boleh lama lah, kan? Kalau lama sikit, masing-masing tengok jam. Kita faham lah tuan-tuan, itu tanda-tanda, kan? Sekarang ni tengok handphone. Jadi itu tanda-tanda supaya kita landing cepat-cepat. Jadi 15-20 minit saja, tak apalah. Tapi memberi ruang, kita kuasa masa surah itu memberi ruang kepada ahli qaryah dia untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tepat dengan hadis ini tuan-tuan, ya. Itu pengalaman saya lah tuan-tuan, ya, kan? Tapi Alhamdulillah bila saya tanya, kan, dah tak ada dah macam tu. Jadi kembali kepada maghrib semula, sebab mereka dapat menguruskan masa dengan baik supaya maghrib itu diisi dengan majlis ilmu. Dulu-dulu begitulah, dia nak ijaz masa ijaz di sini lepas Isyak. Begitu tuan-tuan, ya. Kalau kita buat lepas Isyak, barangkali tinggal saya dengan kamera ni, ya tuan-tuan. Kan? Itu cabaran-cabarannya. Tuan-tuan pi Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita baca dari hadis Nabi SAW dalam kitab ini. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala' wal 'ushbal kathir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'a Allah biha an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Maknanya apa tuan-tuan? Nabi SAW bersabda, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan kepada saya adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi kepada kita tuan-tuan, Allah utuskan Rasulullah dan kepada umat manusia, Allah berikan petunjuk dan ilmu. Sebab itu bila kita baca surah Al-Syarh atau ini syarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan sampailah ayat yang pertama itu tuan-tuan, itu antara kelebihan Nabi yang Allah tunjukkan kepada kita. Kenapa perlu kita angkat Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan kita? Alam nashrah laka sadrak. Para ulama tafsir mengatakan tuan, kenapa Nabi Rasulullah SAW itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu kita angkat, disebabkan kan Allah utuskan Nabi Muhammad dengan petunjuk dan hikmah, iaitu ilmu pengetahuan. Kan bila kita baca hadis ni, dia tepat dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syarh tadi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, itulah seterusnya tuan, ya. Jadi perumpamaan yang Nabi kata, petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan kepada saya. Jadi Nabi ini menyampaikan petunjuk dan ilmu kepada kita tuan-tuan. Perumpamaan seperti hujan yang turun ke bumi. Kan? Ada satu kawasan tanahnya subur yang menyerap air dengan baik. Hujan kalau turun kena dengan tanah itu subur, kan? Subur, serap air dengan baik. Apa yang berlaku? Lalu
dia menumbuhkan pepohon dan rumput basah yang banyak. Itu tanda tanah subur, tuan-tuan. Ya, hujan turun, kan, tanamlah apa pun, insya-Allah akan tumbuh macam-macam. Kan. Ada juga satu kawasan tanahnya keras, tapi tanah itu mampu menahan air. Lantas Allah berikan manfaat kepada manusia melaluinya. Lalu mereka boleh minum, menyiram tanaman dan bercocok tanam. Yang tadi tanah subur, tanam apa pun insya-Allah tumbuh. Yang ini tanah itu keras, hujan turun, tanah keras, tapi masih lagi ada manfaat, iaitu boleh menampung ataupun menahan air. Kan, air boleh ditadah, dan kali itulah orang boleh ambil air daripada tanah yang keras itu. Kan. Lantas Allah memberikan manfaat kepada manusia melaluinya. Lalu mereka boleh minum, ambil air, bersiram tanaman, kemudian bercocok tanam. Hujan itu juga turun di atas satu tanah. Sesungguhnya ia adalah satu kawasan luas yang tak punya tumbuh-tumbuhan, kan? Di mana ia tak mampu menahan air dan tak menumbuhkan rumput sekalipun. Hujan turun, tanah itu gersang, kan? Air pun tak boleh nak ditahan atau ditakung, dan tumbuhan-tumbuhan pun tidak tumbuh. Kan, kat mana tuan-tuan? Barangkali dekat pada pasir, barangkali yang kita nampak kadang-kadang, kan, gitu ya. Demikianlah perumpamaan. Ini semua Nabi nak beri perumpamaan kepada kita, tuan-tuan, kan. Bagaimana penerimaan kita terhadap sesuatu petunjuk kepada dan juga ilmu. Nabi SAW memberikan ataupun menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan bimbingan, memberikan ilmu. Bagaimanakah dan apakah penerimaan orang terhadap petunjuk dan ilmu yang Nabi bagi? Nabi cerita, tuan-tuan, Nabi bagi perumpamaan supaya kita boleh faham, kan? Umpama kalau hujan turun kat satu tanah, kan, kalau tanah itu subur, tanah itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok, kan. Ada juga tanah yang keras, air bertakung. Air dapat ditakung, tapi air itu boleh manfaat kepada aktiviti lain. Dan ada juga tanah yang tak memberikan manfaat apa-apa. Takung air pun tak boleh, tumbuh-tumbuhan tumbuh pun tak ada, dia kata. Demikianlah Nabi kata perumpamaan orang yang faham dalam urusan agama Allah, dan segala petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah kepada saya dapat memberikan manfaat kemudian kepadanya. Lalu dia mempelajari dan mengajarkan pula kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tak mahu mengangkat kepalanya kepada perkara itu, yakni petunjuk dan ilmu, disebabkan sikap takabur serta tidak ingin menerima petunjuk Allah yang diutuskan saya dengannya. Para ulama, tuan-tuan, ulama hadis, dia kata hadis ini Nabi SAW beri perumpamaan kepada 3 bentuk muka bumi. Pertama, tanah yang baik, kan, air dapat terima, kan, tumbuh-tumbuhan, rumput segala macam boleh tumbuh dengan banyak, kan. Tanaman pun tumbuh sehingga manusia boleh manfaatkannya. Ini perumpamaan ataupun kisah sebenarnya adalah orang yang ada ilmu pengetahuan. Dia ada ilmu, tuan-tuan, dia belajar, dia ada pengetahuan. Ilmu itu dia amal dan diajar kepada orang lain, kan. Jadi dia amalkan itu untuk manfaat dirinya, dan dia ajarkan pada orang untuk manfaat kepada orang lain. Jadi orang dapat manfaat daripadanya, kan. Sebab itu, tuan-tuan, dalam pertemuan lepas, kan, kita masukkan isu bagaimana kita menghormati ilmuwan, kita menghormati para ulama, sebab mereka adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Kita dapat manfaat, kan? Dan dia sendiri pun dapat manfaat, dan bila dia mengajar, kita dapat manfaat bersama, tuan-tuan, kan? Ini tanah yang pertama, tuan-tuan, tanah yang pertama. Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kadang, tuan,
terutama saya tuan-tuan, bila kita mengajar kita sekirah kan, tiba-tiba ada di hujung sana tuan-tuan guru kita, kan susah hati kita nak mengajar tuan, susah hati kan. Dan sebab yang mendengar itu lebih alim, lebih faqih dan lebih beramal pada kita. Ada seorang sahabat saya tuan-tuan, dia diundang untuk tazkirah macam ni kan, tiba-tiba dia nampak guru dia di belakang sana kan. Habis saya kata, kamu buat apa? Tak ada lain, tak ada syarah, saya tak berani nak syarah lebih. Dia kata, saya baca Quran, baca hadis, baca Quran. Bayangkan tuan-tuan, tak ada syarah. Kenapa? Takut syarah itu lari daripada apa yang sepatutnya. Hormat, kan? Seorang guru saya, dia beritahu sama juga. Dia kata, kan, ditanya dengan guru dia yang duduk di belakang. Dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz ada dalam kuliah saya? Dulu Ustaz ajar saya, kan, sepatutnya Ustaz duduk di sini, kan, kami dengar. Bukan bermakna dia itu nak belajar pada kita, tetapi tuan-tuan nak dapatkan berkat berada dalam majlis ilmu, kan. Paling kurang dia kata malaikat akan menaungi, merahmati orang berada dalam majlis ilmu. Duduk saja pun tuan-tuan dah dapat pahala, duduk saja dah dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi itulah untungnya bila kita berada dalam majlis ilmu. Apatah lagi tuan-tuan, guru saya pesankan kepada kami, dia kata kalau kita nak mengajar apapun ilmu, pastikan yang pertama adalah asas ilmu diberikan kepada orang yang sudi mendengar, kan, apa yang kita sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, dia kata selitkanlah sedikit cerita-cerita yang ada di keliling kelalang, supaya masyarakat atau orang dengar tu tidak jemu. Bawa isu tu sikit, bawa isu tu sikit, cuba kaitkan dengan asas ilmu. Yang ketiga ialah dia kata cubalah bawa mana-mana, kan, doa, zikir, amalan-amalan, supaya itulah yang dibawa balik oleh orang yang sudi mendengar apa yang kita kongsikan, kan. Kadang-kadang kalau kita cerita asas ilmu saja, kan, tak semua orang boleh tangkap, kan, sebab pemahaman berbeza antara seorang dengan orang yang lain, kan. Tetapi kalau asas-asas nak beramal tuan-tuan, insya-Allah, kan, tapi jangan bagi banyak-banyak, takut nanti tak boleh amal. Itu pesan guru saya tuan-tuan ya. 3 perkara ni dia kata sangat penting, barulah dia kata boleh dibawa balik apa yang kita sampaikan, kan. Kan gitu. Yang kedua apa tuan-tuan, kan, ada tanah yang tak dapat tumbuhkan tanam-tanaman, tapi tanah itu boleh menampung air sehingga manusia boleh manfaatkan, kan, tanah itu dengan barangkali dengan minum, dengan siram pokok-pokok, bercucuk tanam, kan. Ini apa pula tuan-tuan? Yang ini Nabi nak beritahu, ada orang dia boleh belajar dan dia boleh ulang apa yang disampaikan oleh guru, tapi nak terang ke orang secara detail, secara perinci, dia tak pandai. Kan, dia tak pandai, kan. Ramai tuan-tuan, ramai pada kala kita ni, kan, dia belajar, kan, belajar. Kalau mengikut tafsiran para ulama tuan-tuan, dia kata hum lam yafqahu fi hadzal huda syai'an. Dia tak faqih tentang petunjuk-petunjuk ataupun bimbingan yang diberikan kepadanya. Innahum kanu watul ilm wal hadis, tapi dia boleh cerita dengan orang. Lakin laisa indul fiqh, tapi dia nak detail, nak lebih faham, itu bukan bidang dia, kan. Tapi dia boleh cerita ke orang, kan. Contohnya tuan-tuan, pada malam ni kan, kalau ada orang tanya Ustaz tu cerita apa, boleh cerita, bercerita, kan. Tapi nak terang lebih detail, kita kata kan, kita ada batasan-batasan tertentu, kan, kita ada halang-halang tertentu, tapi kita faham untuk diri kita sendiri saja, gitu kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila Nabi sebut macam tu tuan-tuan, kan, ada bumi yang tak boleh tahan air dan tumbuh-tumbuhan pun tak tumbuh di atas dia, kan. Yang ini adalah orang yang tak pentingkan ilmu.
tak pentingkan petunjuk ataupun bimbingan yang diberikan oleh Allah dan Rasul dan guru-guru. Malah mereka ini berpaling daripada ilmu dan petunjuk. Tak pedulikan ilmu pengetahuan, tak bermanfaat untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Waliyahzubillah, tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, tuan-tuan, apa kata Sayyidina Umar bin Aziz? Dia kata, idza istata'ta fakun 'aliman. Kalau kamu mampulah jadilah orang yang berilmu. Kalau mampu, tuan-tuan, kita jadi orang yang berilmu. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena ucap terima kasih kepada Jatuh Kuasa Surau yang susun jadual-jadual pengajian kita ini, kan? Sebab kan, kita tak mampu untuk mengikuti kelas secara full time, katakan sepenuh masa. Tadah kitab, kan? Tadah kitab dari huruf ke huruf, tapi waktu yang ada, tuan-tuan, kurang lebih 30 minit 40 ini, kan, mudah-mudahan ini bekalan kita untuk kita jadi orang alim, orang yang berilmu, maksudnya ya. Fa in lam tastati' fakun muta'alliman. Kalau tak mampu jadi orang alim, kan, jadilah orang yang belajar, kan, jadilah orang yang belajar, kan. Kita nak jadi orang yang alim tak mampu, tapi kita jadi orang yang belajar sesuatu daripada orang alim, kan. Wa illam tastati', kalau tak mampu juga jadi orang yang belajar, fahibbahu, maka cintalah orang yang belajar dan juga orang yang alim, kan. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak jadi orang alim. Setiap barangkali ada halangan-halangan tertentu, faktor usia dan segala macam, kan. Nak belajar pun kadang-kadang kita tak mampu. Alhamdulillah, kita masuk kategori yang kedua, kan. Ada orang tak mampu, tuan-tuan, barangkali dia punya kekuatan untuk duduk lama, kan, sukar, katakan, kan, kekuatan, macam-macam halangan dia ada. Sebab itu dikatakan, Sayyidina Umar kata, cintailah orang yang alim dan cintailah orang yang belajar. Dan wa illam tastati', kalau tak mampu nak mencintai, kan, orang yang alim tadi dan juga orang yang belajar, fala tubghidhum, jangan musuhi mereka, jangan benci mereka. Kan, dahlah kita tidak alim, dahlah kita ini bukan kategori pelajar, kan, suka pun tidak, kan, malah kita memusuhi orang-orang yang alim, orang yang belajar, kan. Qad ja'alallahu laka makhrajan, mudah-mudahan Allah akan sediakan kita jalan keluar sekiranya kita tak masuk, kita termasuk salah satu daripada yang kita sebutkan tadi, kan. Sebab itu, tuan-tuan, apa yang disediakan oleh Jatuh Kuasa Surau di mana-mana, tuan-tuan, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, begitu. Sebab itu, tuan-tuan, kan, bila kita mengikuti pengajian ini, tuan-tuan, barangkali ini ustaz ni cakap sama je pada dulu, kan, sama je. Tapi bila kita fikir, saya pernah tanya seorang kawan, tuan-tuan, bila dia mengajar fiqh munakahat, kan, kepada ahli qaryah, satu qaryah tu, kan, saya tanya, yang dengar tu dah kahwin belum? Semua dah ada anak cucu, dia kata. Habis kenapa mengajar munakahat, kan? Bukannya nak kahwin lagi, kan? Tetapi dia kata kita berikan satu garis paduan supaya ibu ayah yang dengar ini barangkali ada anaknya yang belum kahwin, supaya memberi bimbingan awal. Oh, dia dah ada khusus perkahwinan dah, tapi tak cukup, kan? Semalam, tuan-tuan, sambil-sambil saya sahkan orang, kan, ada qadah di Masjid Qadah Bangi itu nak kahwin. Dah selesai, kan, dia tanya saya, Ustaz, saya ada masalah keluarga. Bukan keluarga dia, keluarga jauh pada tu, kan. Saya kata, masalah dia, kan, suami isteri, kan, saudara dia ni suami isteri, tak ada anak, kan, kahwin tak ada anak. Tetapi entah macam mana isi dia mengandung, kan, mengandung. Bila lahir-lahir itu, kan, lahir-lahir, kan, rupa paras
anak itu tak sama dengan muka ayah dia. Rambut belang, apa lagi, mata biru, kan? Dulu Melayu tu kan? Mata biru, kan? Jadi bila dia bincang, isteri dia mengaku berzina dengan seorang berbangsa Inggeris. Sebab mereka lama duduk di England, kan? Hampir bercerai, kan? Tapi tak jadi bercerai lah, kan? Itu cerita individu yang cerita dengan saya semalam tuan. Itu cerita 20 tahun lepas, kan? Anak dia tu, kan, anak tu dengan anak saya hampir sebaya, kan? Dia kata, saya memikirkan, dia kata, kalaulah anak itu nak kahwin, dia kata, siapa jadi walinya ustaz? Dia kata, kan, siapa jadi wali? Jadi bila tanya soalan tu, saya kaitkan dengan persoalan saya pernah tanya kawan saya, kenapa perlu mengajar fiqh munakahat kepada orang yang dah kahwin? Rupanya kita ada anak, kita ada cucu, apakah kita tahu tanggungjawab kita sebagai wali, kan? Jadi saya kata, kalaulah ibu tu mengaku berzina, kan, itu keterangan qarinah daripada ibu dia pernah berzina, dan itu bukan anak dia hasil daripada perkahwinan yang sah dengan suami yang ada, maka saya kata ayah itu tak boleh menjadi wali kepada anak itu, kan? Tak boleh menjadi wali sebab itu confirm bukan anak dia. Betul tak ada? Betul. Tapi kalau nak buktikan juga, sekarang sudah ada kemudahan DNA, saya kata boleh, tak ada masalah. Okay. So sekarang ni si ayah ataupun suami kepada wanita tadi yang mengaku berzina, hampir 15 tahun tidak sihat. Kejap koma, kejap bangun, kejap koma, kejap sedar, kan? Jadi saya kata sesedara yang tahu cerita ini perlu memaklumkan kepada isteri tadi, perempuan tadi yang berzina tadi, bahawasanya suami dia tu tak boleh mewalikan anak dia. Kita rasa simple tuan-tuan, tapi ada orang yang tak tahu dengan alasan malu, kan? Malu. Jadi saya beri pendekatan hukum letak nombor 1 dulu. Cara menerangkan kepada anak itu segi psikologi itu jatuh nombor 2. Kalau pentingkan psikologi anak itu pada hukum, maka jadilah, kan? Jadilah nanti si suami itu mewalikan, maka nasab itu boleh dipertikaikan. Sebab yang mewalikan itu tidak berhak mewalikan. Ramai tuan-tuan yang berlaku begini, kan? Di kawasan kita ini pun ada, kan? Dekat-dekat dengan kita pun ada, disebabkan mengambil mudah tentang perbincangan dalam fiqh munakahat. Kan? Saya bukan nak kahwin ustaz, betul, tapi kita punya anak, kan? Punya anak. Apatah lagi tuan-tuan, syarat wali ini dia agak ketat, kan? Mesti adil, kan? Tidak boleh fasid. Orang tanya saya, tuan-tuan, saya ni kok rokok, dia kata, minta maaf yang rokok, bolehkah saya menjadi wali kepada anak saya? Sebab bila dia belajar, tuan-tuan, syarat adil itu antaranya ialah tidak fasik. Sebab itu tuan-tuan perasan, kan, tujuh nikah, sebelum mengadakan nikah tu kita istighfar sama-sama, ya, Astaghfirullahalazim. Itu antara jalan keluar yang diberikan kepada Allah. Sebab nak mencari orang yang betul-betul adil itu susah. Sebab itu kita istighfar sama, Astaghfirullahalazim, kan, supaya Allah ampunkan dosa. Tapi yang pentingnya lepas tu rokok balik. Cerita jadi tu, kan, dalam majlis okey lah, Astaghfirullahalazim. Tengok-tengok kat luar bapak pengantin puh lagi, tuan-tuan. Kita pun Astaghfirullahalazim. Tak jadi juga, kan? Kan? Saksi pula, kan? Ada syarat-syarat saksi perlu juga kita ambil tahu, kan? Kan? Apatah lagi kadang-kadang kita, tuan-tuan, untuk ijab dan kabul ini, kadang-kadang kita pakai petua-petua lama. Tak boleh putus nafas kononnya, kan? Mestilah senafas, kan? Mestilah senafas,
kan? Saya pernah ditegur macam tu kan, bila saya beri keterangan kan, boleh nafas 2, nafas 3, nafas ikutlah kan, tidak berhenti terlampau lama kan. Ada yang melenting bila saya kata macam tu kan, melenting macam tu, kita diam je lah kan. Dan yang penting ijab kabul itu antara ialah maksud tu adalah maksud untuk mengkahwin dan menikahkan, tidak ada senggang yang begitu lama. Dan bayang tuan-tuan, kalau lafaz tu terlampau panjang tuan-tuan ya, kita satu nafas kan, bukannya majlis akad nikah tuan-tuan, saya sedap ini majlis tahlil. Saya pernah nikahkan tuan-tuan kan, dia warga emas kan, umur kurang lebih 70 lebih, berkahwin dengan anak dara yang 30 lebih kan. Kita cubalah untuk standardkan lafaz tu tuan-tuan ya. Aku nikahkan, nanti aku terima nikah, tak lepas-lepas tuan-tuan, 3-4 kali kan saya beritahu dengan saksi kan. Ini kalau kita minta dia lafaz standard macam mana dalam panduan Jaiz ke Jakim tuan-tuan, saya kata dengan saksi kedua arwah kita malam ni kan. Habis Ustaz macam mana? Kita terima, kita beritahu dia, pakcik nanti bila pakcik terima untuk apa nanti saya terima nikah seperti itu, seperti mana orang belah pantai timur kan. Kan? Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kalau kita tak belajar, bila seorang itu membawa sesuatu yang sebelah ilmu, kita akan tentang sebab kejahilan itu menjadi musuh kepada kita kan. Ada lagi tuan-tuan yang melibatkan tentang fiqh ibadah kan, fiqh ibadah. Selama ini tuan-tuan kita ingat solat kita ini dah betul, tapi bila kita belajar kan daripada seorang ustaz, daripada seorang tuan guru, dia baca kitab satu-satu, contohnya kitab Mungkin Musalli tuan-tuan kan, banyak silap kita selama ni kan. Saya pernah jumpa tuan-tuan kan, seorang warga emas bila letak takbiratul ihram tuan-tuan tak bunyi kan. Kita tanya, pakcik mana takbiratul ihramnya? Ini angkat tangan, saya kata itu dah 70 lebih tuan-tuan, kan 70 lebih kan. Kenapa? Sebab kan, di kampung itu, di surau itu tak ada pengajian fiqh kan. Bila tanya pakcik bila belajar fiqh, dulu masa muda-muda. Jadi bayangkan tuan-tuan, hampir 40 tahun 50 tahun sembahyang tak sah, sembahyang tak sah. Waliyahzubillah tuan-tuan ya. Walaupun kita nampak simple, ada orang yang melecehkan fiqh ibadah tuan-tuan. Apalah cerita tentang wudu, tentang solat, ni dah lama dulu kan. Tetapi ada benda-benda tuan-tuan yang kadang-kadang kita tak tahu kan. Hukum masmur, muafiq tuan-tuan, kalau kita musalli itu dia ada 8 atau 7, 8 atau 9 kaedah tuan-tuan. Bila kita perhatikan, banyak silap kita rupanya kan, banyak silap kita. Belum lagi Fatihahnya, nampak simple tuan-tuan, tapi itulah antara itu, solat ini adalah sesuatu persembahan kita kepada Allah, tanda kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala kan. Saya pernah tanya tuan-tuan pada seorang kan, bila kita asyhadu an la ilaha illallah, mata kita kat mana? Tempat sujudlah ustaz. Saya kata bila kita baca kitab, contoh kitab Sabil Muhtadi tuan-tuan oleh Syekh Muhammad Al-Banjari, bila kata asyhadu an la ilaha illallah, mata kita pandang jari tuan-tuan. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat tangan tu kan, mata kita pandang situ. Lepas tu kita pandang ke sebelah. Dan ini sangat simple, walaupun itu benda sunat, tapi itu adalah penyempurnaan daripada solat kita tuan-tuan ya. Belum lagi ilmu tauhid tuan-tuan, dan ilmu tauhid, belagi ilmu Quran, tajwid segala macam tuan-tuan ya. Kita nak perbaiki kita punya bacaan kita. Alhamdulillah qari kita, masya-Allah imam kita tuan-tuan seorang qari. Tak salah tuan-tuan, kita buka Quran sama-sama dengan dia, kita tahsin kita punya Fatihah kita. Kan kita pernah tanya tuan-tuan, pernahlah kita sembang-sembang dengan Korea kan, cuba baca Fatihah kan. Masya Allah, kita katakan kena banyak belajar lagi ni. Saya kata saya pun tak perfect kan, tapi bila kita dengar orang lain itu, kita sama-sama muhasabah kan. Sepatutnya alhamdulillah, dia alhamdulillah, lam itu adalah qalqalah.
dah tambah pula tak boleh kan. Dan apatah lagi huruf-huruf yang kita rasa janggal kita nak sebut, huruf ad-dad tuan-tuan. Ini semua ada ilmu dipanggil ilmu tajwid. Kan, ilmu tauhid misal kata ilmu untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala, itu juga sangat penting kan. Bila kita belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu tajwid tadi Quran kan, kita belajar pula ilmu tafsir. Oh, ini tafsirannya, oh ini. Jadi kan, kesempatan dulu tak ada tuan-tuan, tapi sekarang ni bila sudah ada kesempatan kita belajar ilmu itu, ilmu ini, alhamdulillah kita dapat perbaiki sedikit amalan kita. Oh, kita kikis sikit kita punya kejahilan kita tentang ilmu agama kan. Saya tertarik bila Radio Hakim baru ni tuan-tuan kan, Usrah Murani kan, ada seorang panel itu mengatakan, dia kata, jadilah apapun, dia kata, bila dia buat kesimpulan tuan-tuan ya, jadilah, dia kata, anak muda jadilah apa, doktor ke, engineer ke, accountant ke, segala macam kan. Tapi bila ada agama dalam diri, dia jadi doktor yang ada agama, kan. Apa dia ada agama? Asal dia lah, asal tauhid, asal fiqh, walaupun tak jadi alim seperti tuan-tuan guru, tak. Kan? Asas agama tu ada. Jadilah ada seorang accountant, tapi ada asas agamanya, kan. Tak semua orang boleh jadi tuan guru kan, tapi dia punya kecenderungan masing-masing. Tapi bila ada agama, bila ada ilmu agama dalam diri, insya-Allah itu yang memandu orang tersebut untuk menjadi doktor yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi engineer yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi accountant terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi apapun profession, sebab itu merupakan fardu kifayah kepada umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, anhu anna Nabi SAW qala li Ali, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Maksudnya bahawa Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik bagimu daripada mendapat unta merah. Hadis ini tuan-tuan, Nabi beritahu Sayyidina Ali, pengajaran pada kita tuan-tuan, apabila kita ada peluang untuk belajar, kita ada ilmu, kita mendapat bimbingan kan, apakah kita nak simpan ilmu kita, apakah kita nak simpan petunjuk-petunjuk yang kita dapat, kita perlu manfaatkan ilmu tersebut untuk ajak orang lain supaya orang juga dapat manfaat daripada ilmu kita. Apatah lagi kan, apabila kita ajak orang itu kan, daripada dia tidak baik dia jadi baik, daripada dia bukan beragama Islam dia jadi Muslim. Itu Nabi kata lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Ini Nabi bagi bayangan tuan-tuan, gambaran, perumpamaan pada zaman dulu. Unta merah ini ialah kenderaan orang Arab yang sangat-sangat mahal pada ketika itu, digilai oleh orang Arab. Kita banding tuan-tuan sekarang ni, apa kenderaan yang paling mahal yang orang mampu beli? Sebutlah kereta apa pun, saya tak reti tuan jenis mana kereta ni, itu pun Nabi kata lebih mahal daripada itu. Kan, katalah orang itu kan tak rajin pergi surau atau tak pernah pergi surau tuan-tuan, tapi disebabkan usaha-usaha kita mengajak dia bersembang, bercerita dan segala macam, dan akhirnya terbuka pintu dia untuk datang ke surau kita tuan-tuan, kan, solat berjamaah dengan kita. Ini Nabi kata lebih baik kita dapat seekor unta merah bandingan kenderaan sekarang ni, tak tahulah kan. Ada seorang tuan-tuan engineer kan, dia belajar di Jepun dan sekarang pun dia berada di Jepun. Dia belajar di Jepun, kemudian bekerja di Jepun, balik ke Malaysia, dan satu ketika tuan-tuan dia berfikir kan, saya kesempatan berada di Osaka gitu kan, sembang-sembangan dia. Satu ketika dia kata gaji dah mahal kan, dia terfikir
apakah dengan gaji yang mahal ni dia kata bekerja di syarikat Jepun segala macam, kan? Apa yang aku nak bawa di depan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan? Apakah dengan gaji yang mahal ini atau bagaimana? Dia terfikir. Jadi dia letak jawatan tuan-tuan sebagai engineer itu, kan, satu pengorbanan, dan dia kembali semula ke Jepun, kan? Kebetulan isinya orang Jepun, tuan-tuan, ya. Jepun. Sekarang dia membuka pusat ataupun kita kata pusat dakwah Jepun di Osaka, tuan-tuan, ya. Osaka. Dan saya buat pelajar saya, tuan-tuan, kita buat seri dakwah di sana dan kita belajar dengan dia bagaimana dia boleh membina, kan, kefahaman orang-orang Jepun untuk faham Islam. Dan alhamdulillah dia share dengan kami, tuan-tuan, dia punya Facebook dan segala macam, cerita dia boleh kata tiap-tiap minggu ada je orang Jepun masuk Islam. Dan dia melancarkan satu kempen kepada anak-anak murid dia di sana, dan marilah kita memburu unta-unta merah di bumi matahari terbit, dia kata. Masya Allah. Bukan orang agama macam kami, tak, tapi punya kesedaran agama, kan? Bagaimana nak terangkan kepada masyarakat Jepun, kan? Sebab dia boleh bahasa Jepun, isinya pun orang Jepun, jadi dia menggunakan kelebihan itu, tuan-tuan, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung selepas ini, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
InsyaAllah tuan-tuan sambung sikit lagi. Bila Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, tuan-tuan, demi Allah, Allah beri petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, disebabkan orang itu tengok kita dah faham dah, kita ada ilmu, insyaAllah kita ada benda yang boleh memberikan sesuatu kepada orang, dan orang itu berubah dengan izin Allah disebabkan barangkali kata-kata kita, barangkali tindak tanduk kita, tuan-tuan. Kita tak pandai berceramah, kita tak pandai beri tazkirah, tapi tindak tanduk kita menyebabkan orang boleh berubah. Itu Nabi kata lebih baik bagimu daripada unta merah. Kan? Saya tahun 90-an, tuan-tuan, saya dengar CD dulu, kaset, tuan-tuan, kaset ceramah Ustaz Samsuri Ahmad, ini sebelah utara, dia terkenal, tuan-tuan. Ada satu ceramah dia, tuan-tuan, saya dengar kaset dia dalam kereta lah, tahun 90-an. Kan? Dia sebut ada seorang namanya Saudara Kamarudin, dia kata, ini di sebelah Pulau Pinang, kan. Dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mampu berdakwah, bantulah saudara Kamarudin yang duduk di belakang tu, dia kutip derma untuk bina pusat dakwah dia, tuan-tuan. Kan? Saya selalu ulang kesek, tuan-tuan. Saya teringin nak jumpa orang yang Ustaz Samsuri sebut tahun 90-an yang bernama Kamarudin tu, tuan-tuan, Dia orang Hindu masuk Islam. Kan? Tadi Allah SWT, tuan-tuan, 2019, kan, setelah berapa puluh tahun, tuan-tuan, saya berbengkel dengan dia di Negeri Sembilan atas jemputan Jabatan Hal Islam Negeri Sembilan, bila kami nak buat satu garis panduan berdakwah atau menyantuni, kan, atau bagaimana nak memberikan bimbingan berterusan kepada mu'allaf. Saya duduk sebaris dengan yang saya dengar namanya Kamarudin itu, kan. Oh, ini rupanya. Saya jumpa dengan dia dan dia pun dah bergelar Datuk. Datuk, saya dengar Datuk tahun 90-an. Allah temukan saya dengan Datuk pada hari ini. Dan pada minggu lepas, tuan-tuan, dengan izin Allah, saya berkunjung ke Pulau Pinang. Dia ada pusat dakwah antarabangsa, tuan-tuan, dipanggil IPSI, Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa. Kan, Masya Allah, tuan-tuan, sudah berbelas tahun, 10 tahun dia dapat mengislamkan terutama pelancong-pelancong yang datang ke Pulau Pinang melalui pendekatan dakwah di masjid dan di surau. Masjid Kapitan Keling, dia kata, itulah antara fokus kami. Kan, Masya Allah. Dan itu seorang yang lahir daripada rahim ibu yang bukan agama Islam, mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam, dan dia nak kongsi, tuan-tuan, betapa indahnya Islam ini kepada orang bukan Islam lain. Kan, saya jumpa malu, tuan-tuan, kita malu sebab kita tak banyak mengislamkan orang. Kan, kita tak banyak sebab orang Islam kita banyak memberikan bimbingan kepada orang sesama Islam. Apakah itu tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tetapi cabaran untuk mengislamkan orang bukan Islam, cabaran untuk kita ajak orang bukan Islam dengar Islam, faham Islam. Apa surau kita buat, tuan-tuan? Kira-kira kita ramai bukan Islam. Pernah tak kita ajak ke surau, kan, bukan masuk dalam dewan ini, tuan-tuan, kemah kita ada kat luar tu, buat siri penerangan tentang Islam. Paling kurang, tuan-tuan, kita ajak mereka datang ke surau untuk makan-makan sambil-sambil sembang. Pernah tak kita buat? Kan, kalau belum, tuan-tuan, ayo. Saya bercakap, tuan-tuan, surau saya dah buat, tapi mereka tak datang, macam mana? Kan, yang penting kita usaha. Walaupun jawatan kuasa surau ada yang tak setuju dengan idea saya kata kita
mulakan langkah pertama ini sempena Aidilfitri. Saya kata kita jemput, buat kad undangan cantik-cantik kan. Kalaulah menimbulkan kontroversi daripada jemaah surau atau muslimin yang lain, kita buat sesi khas kan. Kita agihkan datang kuasa ni, okey, ini skim ataupun perubahan ini, kamu dilantik sebagai datang kuasa untuk jemput dia secara terhormat kan. Walaupun secara lisannya mereka nak datang, tapi di saat akhir mereka tak datang. Tapi kita dah mulakan satu usaha. Saya kata kita kena usahakan beri kefahaman kan. Bukan sahaja itu tuan-tuan, kita buat sesi perkongsian dengan ahli jemaah kita kan, bagaimana nak menyantuni orang bukan Islam di kawasan kita kan. Saya panggillah beberapa panel kan, cerita tentang ini orang bukan Islam beragama Hindu, apa yang ada dalam agama Hindu ni kan. Kan, ini orang Cina yang beragama atau mengikut kepercayaan nenek moyang, apa yang mereka sembah. Sebab bila kita nak berdakwah, kita kena kenal mereka dahulu. Ini orang Kristian. Jadi kita dah mulakan dulu. Bukan sekadar kita cerita tentang fiqh, akidah, tapi kita cerita juga tentang bagaimana kita nak menyantuni orang-orang bukan Islam kan. Keliling-kelalang kita, jauh sikit tuan-tuan, kita ada orang asli di kawasan kita ni tuan-tuan kan, bagaimana kita nak menyantuni mereka kan. Alhamdulillah tuan-tuan, surau kami sebelum PKP kan, kita tiap kali korban, kita akan sumbangkan seekor lembu. Tak jauh tuan-tuan, di Sungai Buah ya. Sungai Buah. Cuma bila PKP tahun ni kita perancangan tak pernah bagus kan. Bukan apa tuan-tuan, kita nak santuni orang-orang Islam yang ada di situ, tapi kita nak tunjukkan inilah akhlak orang Islam bila mereka bersama kan, mereka solat kan, mereka gotong royong. Kita tak cerita Islam secara lisan, tapi kita cerita Islam dulu tingkah-tingkah laku kita dan tingkah-tingkah laku kita kan. Yang penting tuan-tuan, kita kena mulakan sedikit-sedikit. Apatah lagi bila kita punya rakan-rakan bukan Islam kita, pernah tak kita tanya mereka, apa yang awak faham tentang Islam? Kan, barangkali sukar sedikit, tapi kita boleh mulakan tuan-tuan. Bimbang-bimbang nanti Allah tanya kita di akhirat tuan-tuan, apa yang kita lakukan kepada rakan-rakan kita. Kita boleh sembang dengan mereka cerita-cerita yang tidak berkaitan dengan agama, tapi cuba tanya. Kadang-kadang kita takut tuan-tuan, takut menyinggung perasaan dan segala macam. Itu ada seni-seninya tuan-tuan ya. Ada seninya bagaimana kita nak bertanya kan. Barangkali itulah disebabkan satu orang itu tuan-tuan, dia akan menjadi 2 orang, 3 orang, 4 orang Jadi bukan sekadar surau kita ini tuan-tuan ya, untuk kita berikan ilmu, pengetahuan dan memang tentang agama kita, tapi bagaimana kita nak sebarkan agama kita ini kepada orang bukan Islam, dan juga kita nak kukuhkan orang-orang Islam kita supaya sayang dengan agama kan. Itu sebab dipanggil dakwah dan tarbiyah kan. Dakwah mesti ada ilmu, mesti ada kemahiran kan. Pendidikan juga mesti ada ilmu, mesti ada kemahiran. Tetapi apakah agama ini tidak boleh disampaikan kepada orang bukan Islam kan? Sedangkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam tuan-tuan kan. Untuk akhirnya tuan-tuan, saya nak kongsikan kan 2 potong doa yang pernah Nabi baca tuan-tuan. Doa yang pertama ni Nabi selalu baca di waktu pagi tuan-tuan ya. Barangkali imam kita selalu baca doa ni. Apa dia tuan-tuan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a kan. Pagi-pagi Nabi minta apa tuan-tuan? Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala. Kan tuan-tuan, mudahnya tuan-tuan ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah aku kan, aku mohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima kan. Mudahnya tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh hafal
boleh keluar pada ni kan, boleh hafal dan faham maknanya kan. Itu pertama. Yang kedua, Nabi pernah minta tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Sebab yang dinamakan ilmu itu tuan-tuan yang beri manfaat kepada diri kita. Sebab tak semua ilmu kalau kita mendapat berbagai sumber, ada yang berupa maklumat sahaja, tapi ilmu ialah satu yang memberi manfaat. Wa min doa yang tidak didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa tetapi Allah tak dengar. Wa min qalbi la yasha', daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Ini Nabi mohon jauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak didengari, hati yang tidak khusyuk, dan nafsu yang tidak kenyang-kenyang, tuan. Mudah-mudahan kan dua doa ini yang Nabi selalu baca, tuan-tuan, menjadi amalan kita. Dan insya-Allah kita sambung lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis lagi berkaitan tentang kelebihan untuk ilmu dan juga kelebihan kita menyampaikan sesuatu pada ilmu itu supaya kan orang boleh buat baik berdasarkan kepada ajakan-ajakan yang kita ada, tuan-tuan, berdasarkan pada ilmu dan juga panduan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menampun dan maaf, tuan-tuan, sekadar berkongsi apa yang ada dalam kitab ini dan berkongsi sedikit pengetahuan yang saya ada. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan untuk menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, dan orang lain insya-Allah juga berilmu manfaat dan jadi orang baik insya-Allah. Aqul qawla la astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.